Rukun negara bukan sekadar ikrar, tetapi amalan membina Malaysia gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang saya hormati, yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang saya hormati, Dif-Dif kehormat, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Berdiri saya di sini bukan sekadar untuk menyampaikan sebuah pidato, tetapi membawa satu amanah untuk mengingatkan kita semua bahawa keamanan dan perpaduan yang kita nikmati pada hari ini perlu terus dipelihara. Hadirin yang saya muliakan, pernahkah kita terfikir apakah yang akan berlaku jika rakyat Malaysia tidak lagi menghormati antara satu sama lain? Sudah pasti apakah yang akan terjadi jika perbezaan kaum dan budaya menjadi punca perpecahan? Sudah pasti negara kita akan kehilangan kekuatan. Oleh sebab itu, pada tahun 1970, rukun negara telah diperkenalkan sebagai panduan untuk menyatukan rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang kita baca ketika perhimpunan sekolah, tetapi merupakan nilai yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian. Hadirin sekalian, pada hari ini saya akan menghuraikan 3 perkara utama, iaitu pertama, rukun negara membentuk sahsia dan jati diri generasi muda. Kedua, rukun negara memperkukuh perpaduan masyarakat. Ketiga, rukun negara menjamin kemajuan dan masa depan negara. Topik yang pertama, rukun negara membentuk sahsia dan jati diri generasi muda. Hadirin yang dihormati, negara yang hebat bermula daripada rakyat yang berakhlak mulia. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita menjadi insan yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. Sebagai murid, kita boleh mengamalkan melalui sikap menghormati guru, membantu rakan dan menjauhi perbuatan yang salah. Dalam dunia teknologi hari ini, kita perlu bijak menggunakan media sosial. Jangan gunakan teknologi untuk menghina atau menyebarkan berita palsu. Gunakan teknologi untuk berkongsi ilmu dan menyebarkan perkara yang baik. Bak kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Jelaslah bahawa generasi yang menghayati rukun negara akan membesar sebagai rakyat yang berilmu, beradab dan mempunyai jati diri yang kukuh. Topik yang kedua, rukun negara memperkukuh perpaduan masyarakat. Hadirin sekalian, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara mengajar kita supaya mencintai negara dan menjaga keharmonian bersama. Kita boleh menunjukkan semangat perpaduan melalui perkara mudah seperti bekerjasama dalam aktiviti sekolah, menghormati perayaan kaum lain dan membantu jiran tanpa mengira latar belakang. Menurut Indeks Perpaduan Nasional dalam kurungan IPNS 2025, tahap perpaduan rakyat Malaysia menunjukkan perkembangan positif dengan skor 0.701. Hal ini membuktikan bahawa usaha memupuk perpaduan yang perlu diterus oleh semua pihak. Hadirin yang saya hormati, jika bersatu hati, tiada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Topik yang ketiga, rukun negara menjamin kemajuan dan masa depan negara. Hadirin yang budiman, sebuah negara
tidak akan maju dengan bangunan-bangunan yang tinggi, tetapi memerlukan rakyat yang berdisiplin dan menghormati undang-undang. Prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang mengingatkan kita semua bahawa setiap rakyat mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi peraturan. Sebagai generasi muda, kita ialah pemimpin masa depan. Sama ada menjadi doktor, guru, jurutera ataupun pemimpin negara, kita perlu membawa nilai yang perlu negara dalam diri. Kerana kemajuan sebenar bukan hanya diukur melalui kekayaan negara, tetapi nilai dan akhlak rakyatnya. Penutup, hadirin yang saya kasihi, kesimpulannya, rukun negara bukan sekadar kata-kata yang dihafal, tetapi janji yang perlu kita laksanakan. Marilah kita bersama-sama menghayati prinsipnya, mengamalkan nilainya dan mempertahankan perpaduannya. Sekian, terima kasih.